Okey penonton, selamat kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti yang kita war-warkan, tema bagi sambutan bulan kebangsaan pada kali ini adalah Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Dan sudah pastinya untuk ruang ketika ini penonton, kita akan memasuki ruang komentar @SPM bersama dengan Syuhaida seketika nanti. Khususnya sekarang ini kita akan berehat seketika untuk kita memahami berkenaan dengan satu perkara yang sangat penting juga, iaitu Festival Sastera Kanak-Kanak Pupuk Semangat Perpaduan bersama dengan Syuhaida Arifin. Okey, terima kasih Munawar kerana memberikan ruang yang pertama ini untuk saya berbincang berkenaan Festival Sastera Kanak-Kanak ini bersama dengan tetamu yang kita bawakan di studio. Bersangkut paut dengan ialah bulan kemerdekaan ini, kan ramai kanak-kanak yang mungkin kurang membaca tentang ialah sejarah negara kita. Jadi kita nak memupuk semangat membaca dan juga sastrawan yang ada dalam diri mereka itu. Kita bersama dengan seorang tetamu pada pagi ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Cik Ali Rashid selaku Pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti Perpustakaan Negara Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Syahida. Okey, baik. Program yang seumpama ini kerap kali dilaksanakan sebenarnya, terutama di sekolah dan sebagainya. Kalau dulu kita, tak silap saya masa saya sekolah lah, dipanggil program nilam. Program nilam. Itu memang di ilmu membaca. Every week kita ada satu buku, you kena baca buku tu, you tulis apa sinopsis dia, apa-apalah apa yang dah belajar dalam tu. Kita resensikan, berkongsi pada pelajar lain. Betul. Siapa yang paling banyak baca dapat hadiah kadang-kadang setiap bulan kan, setiap tahun kan. Jadi program seperti ini akan menggalakkan kanak-kanak membaca sebenarnya, pergi perpustakaan cari buku apa yang dia nak kan. Okey, untuk Festival Sastera Kanak-Kanak Pupuk Semangat Perpaduan ini, mungkin mukadimahnya Encik Ali boleh kongsikan terlebih dahulu. Kita sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana sudah berjemput Perpustakaan Negara Malaysia untuk berkongsi slot Selamat Pagi Malaysia pada hari untuk membicarakan tentang Festival Sastera Kanak-Kanak. Untuk menawan syuhada dan juga penonton di luar sana, Festival Sastera Kanak-Kanak ini atau lebih dikenali dengan FSK ini merupakan program anjuran Perpustakaan Negara Malaysia di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang akan diadakan pada 23 hingga 24 Ogos ini di Perpustakaan Negara Malaysia. Sebenarnya penganjuran FSK ini merupakan tahun ke-6 penganjurannya. Jadi tahun ini merupakan tahun yang ke-6 yang di mana kita mensasarkan kanak-kanak, remaja dan orang dewasa untuk mengikuti program ini, yang mana ia merupakan salah satu elemen penting dalam ekosistem kembara perpaduan Kementerian Perpaduan melalui Komuniti Rahmah, di mana FSK ini merupakan salah satu elemen untuk kita menyuntik semangat perpaduan selain pada kita memberi galakkan membaca di kalangan kanak-kanak. Jadi di antara lain program ini, FSK ini merupakan salah satu platform di mana Perpustakaan Negara Malaysia mendekati komuniti khususnya kanak-kanak, remaja dan orang dewasa untuk meningkatkan budaya membaca. Dan selain itu kita memupuk nilai perpaduan dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri. Jadi FSK ini salah satu menjadi satu platform di mana ia akan menghimpunkan para pembaca, penulis buku, ilustrator dan sebagainya untuk datang ke perpustakaan, memberi satu didikan kepada anak-anak mengenai penulisan, pembacaan, penceritaan, kerana banyak bengkel-bengkel yang kita adakan sepanjang FSK ini akan berlangsung. Jadi bengkel ini berlangsung selama 2 hari, di mana majlis perrasmian ini nanti akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Indra Noidah Abdul Rahim, Ketua Sosial Kementerian Perpaduan Negara nanti. Okey, baik. Ialah kanak-kanak ini lazimnya perlu ada bimbingan daripada penjaga dan sebagainya. Jadi apabila program dilaksanakan, namanya pun dah tertulis kat situ Sastera Kanak-Kanak. Tapi ini perlu ada sokongan dan juga bimbingan daripada ibu bapa. Nampaknya FSK ini untuk kanak-kanak. Sebenarnya ia juga memfokuskan kepada remaja-remaja, ibu bapa, dan apa yang menarik sekali adalah kita menjemput sekali pelajar-pelajar mahasiswa daripada IPTA yang mengambil jurusan pendidikan awal kanak-kanak. Itu salah satu elemen penting di mana kita memulakan elemen ini supaya kanak-kanak ini dapat didedahkan dengan penulisan, pembacaan dan juga aktiviti-aktiviti interaktif yang boleh menarik minat mereka untuk membaca dan menyuntik elemen semangat perpaduan ini. Apatah lagi kalau program ini dilaksanakan pada bulan Ogos seperti dengan bulan kemerdekaan, maka inilah di antara lain cara kita untuk menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan di negara kita. Ini satu program yang baik sebenarnya. Bagaimana
mana respon daripada pihak sekolah yang terlibat untuk ni mesti akan ada kolaborasi dengan sekolah betul, ni untuk menghantar anak murid ke Alhamdulillah program. setakat ini sambutan cukup menggalakkan, malah ada yang menawarkan diri untuk hadir menyertai program ini sebagai peserta dan juga mengikuti lawatan-lawatan yang kita adakan di Pusakaan Negara Malaysia. Jadi sambutan pelajar-pelajar sekolah ini bukan saja di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, tetapi juga di peringkat tabika-tabika kemas dan juga tabika perpaduan di mana kita jemput sekali guru-guru untuk bersama-sama kita pada program tersebut untuk mengikuti program-program bercerita, untuk melukis komik, origami dan sebagainya. Jadi nampaknya FSK kali ini cukup mendapat sambutan yang menggalakkan daripada sekolah-sekolah di sekitar Lembah Kelang, khususnya Kuala Lumpur dan Selangor. Siapa figura-figura yang akan memeriahkan lagi program-program yang disusun di bawah FSK ni? Di dalam FSK ini kita menampilkan ilustrator dan juga pencerita terkenal tempatan, di mana kita menampilkan 10 pencerita di bawah MBBY dan juga Suaterbid, antaranya Uncle Nai, Dr. Jamila, Hedi dan juga Syam dan sebagainya untuk bersama-sama kita pada kali ini, termasuklah Mazni Ramli, Kim Choi, Cikgu Zuhairah Ali, Mimi Saleh, Efi Sufi, Tun Ali Adilah Yahya dan juga Hedi Samsudin. Ini di antara 10 pencerita yang kita slotkan dalam 2 hari program ini, selain pada program Bijak Sifir bersama tamu jemputan kita nantilah pada sepanjang FSK itu berlangsung. Okey, memandangkan ini bukan pertama kali FSK ini dilaksanakan, jadi pasti ada penambahbaikan untuk program kali ini, dan apa yang orang kata unik, yang menariknya, yang pengunjung ataupun kanak-kanak, murid-murid ibu bapa ini boleh nantikan? Sebenarnya program FSK ini kita menyuntik elemen pre-program. Di antaranya kita mengadakan program pertandingan bercerita secara online dan juga pertandingan menulis sajak kemerdekaan dan juga perpaduan. Ini elemen yang sebelum program ini berlangsung. Tetapi semasa FSK akan berlangsung pada 23 hingga 24 Ogos ini, antara program yang kita adakan ialah yang pertama sesi bercerita secara interaktif bersama 10 pencerita yang saya kongsikan tadi, yang mana ia disertai oleh pencerita daripada MBBY dan juga Suaterbid. Selain itu kita ada bicara sastra, masa depan sastra kanak-kanak di Malaysia. Kita menampilkan 2 figura terkenal ini, iaitu Dr. Riza, merupakan Presiden Malaysia Board for Book for Young People MBBY, dan juga Dr. Nick Rafidah daripada UPM. Beliau juga merupakan penulis untuk menulis buku-buku kanak-kanak sastra di Malaysia. Selain itu kita juga mengadakan kuis cakna perpaduan yang mana kita menguji minda para peserta sepanjang program berlangsung. Selain itu kita mengadakan pameran agensi dan gerai niaga. Selain itu kita mengadakan aktiviti interaktif di mana ada beberapa elemen yang kita masukkan dalam bengkel tersebut, antaranya mencipta buku pop-up books, buku taktil untuk orang buta, kita ada melukis komik, origami, silent book, buku bergambar, ilustrasi dan sebagainya. Dan apa yang menarik pada kali ini, FSK kita membawakan animasi terkenal, antaranya Alif dan Sofia dan juga Awang Kenik. Itu akan membawa sama-sama kita untuk meriahkan lagi dan menarik tumpuan kanak-kanak yang akan hadir pada FSK kali ini, insyaAllah. Itu dia. Okey, lokasinya di satu keluarga ke ada macam jerai wara ke atau? Program ini hanya di Perpustakaan Negara Malaysia saja. Namun program sambutan kemerdekaan ini kita akan adakan bersama serentak di seluruh perpustakaan desa di PNM, di mana Perpustakaan Desa juga turut mengadakan program-program semangat kemerdekaan dan juga program perikanan ini yang kita adakan setiap minggu di Perpustakaan Desa, 560 perpustakaan desa di seluruh negara. Alhamdulillah. Jadi program-program ini bukan saja tertumpu di Perpustakaan Negara, tapi di seluruh negara melalui Perpustakaan Desa kita sebagai touchpoint kita di Perpustakaan Negara Malaysia ini. Okey, konteksnya sekarang kita nak memupuk semangat ataupun budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak kan. Selain daripada program FSK ni, apa lagi yang pihak PNM sendiri laksanakan, program-program yang bersangkut paut untuk membudayakan ialah membaca. Banyak sebenarnya Syuhada program-program kita untuk program gerakan baca dengan hashtag Malaysia Membaca. Antara yang lain adalah Jom Baca Bersama 10 Minit, program Kembara Ilmu yang kita adakan sebenarnya sambutan Minggu Perpaduan di Sarawak baru-baru ini. Kita juga ada majlis pelancaran Klik E-Usahawan di Perpustakaan Desa. Kita ada program Jom Baca at Syadak, program membaca bersama orang asli. Kita ada Singgah Santai at PNM. Kita program
program Sanggar Puisi yang kita adakan pada bulan September nanti bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita ada Karnival Semarak Jawi, program bersama OKU Penglihatan dan Majlis Perasmian Perpustakaan Desa Kumbatan Kudat Sabah. Dan pelbagai program lain yang kita adakan antaranya adalah wacana manuskrip Melayu, sambutan Hari Merdeka, kuis kemerdekaan dalam talian, promosi koleksi berkaitan kemerdekaan, bengkel bahasa Melayu, kalam karyawan dan juga bicara intelektual ataupun bicara Harvard. Ini merupakan antara elemen program yang pada dasarnya untuk menggalakkan budaya membaca untuk semua golongan masyarakat. Tapi bukan tertumpu di Perpustakaan Negara Malaysia saja, tapi di 506 buah perpustakaan desa di seluruh negara. Aktif sebenarnya, banyak program ini. Cuma ialah mungkin masyarakat kurang mengetahui program-program ini kerana dia lebih tertumpu kepada ialah komuniti-komuniti yang tertentu kan, contohnya di perpustakaan desa dan sebagainya. Jadi untuk kita ialah mengetahui dengan lebih lanjut Perpustakaan Negara Malaysia, adakah ada kolaborasi bersama dengan barangkali MOTAC ke atau agensi-agensi seperti Jabatan Warisan dan sebagainya? Kerana bila cakap membaca ini berkaitan dengan perkara-perkara sejarah dan sebagainya. Jadi adakah ada kolaborasi bersama dengan agensi-agensi kerajaan lain? Kita ada juga berkolaborasi dengan agensi lain, termasuklah MOTAC di bawah agensi-agensi mereka ada JKKN dan juga kita ada daripada Museum Negara, Arkib Negara dan juga jabatan lain IPTA, FTAs dan juga daripada badan-badan korporat, bomba, APM dan sebagainya akan mengikuti pameran agensi. Di situ juga mereka akan mempromosikan perkhidmatan masing-masing melalui segmen untuk anak-anak ini. Mungkin mereka membawakan item-item untuk aset-aset tertentu untuk mereka mendedahkan aset ini sempena bulan kemerdekaan, selain daripada mempromosikan barang bacaan terkini di agensi masing-masing dan juga menerapkan nilai perpaduan dan semangat kemerdekaan melalui program yang diadakan antaranya program tradisional, busana tradisional, makanan tradisional dan sebagainya. Jadi elemen FSK ini sebenarnya telah menyuntik sekali semangat perpaduan melalui program KPN sendiri, Kembar Perpaduan, ini warisan kita dan banyak lagi. Jadi sudah pastinya kerjasama ini kita adakan untuk memastikan FSK ini berjalan dengan lancar dengan ada kolaborasi yang cukup baik inilah. Kolaborasi yang G2 itu sebenarnya akan menguatkan lagi sesuatu program yang dilaksanakan itu kan, sebab setiap agensi itu ada kekuatan masing-masing. Setiap agensi itu ada daya penarik yang tersendiri. Jadi apabila kolaborasi itu berlaku, dia akan orang kata memantapkan lagi sesuatu program tersebut kan. Okey, jadi sedikit harapan daripada tuan sendiri mewakili Perpustakaan Negara Malaysia bersama dengan penganjuran program FSK ini. Dan saya mengharapkan para penonton sekalian dan juga mereka yang berada di Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan Selangor untuk datang beramai-ramai ke Perpustakaan Negara Malaysia pada 23 dan 24 Ogos ini di Perpustakaan Negara untuk menjayakan dan memeriahkan program Festival Sastera Kanak-Kanak 2023, dan kami mengharapkan bahawa FSK ini akan terus berkembang untuk menjadikan Malaysia sebagai hub sastera kanak-kanak di Asia Tenggara, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kita doakan yang terbaik, semoga perjalanan Festival Sastera Kanak-Kanak ini dapat berjalan dengan lancar dan juga seterusnya memupuk semangat membaca dan juga semangat perpaduan bersama dengan bulan kebangsaan yang kita sedang raikan sekarang ini. Terima kasih kepada Cik Ali selaku pengarah Perpustakaan Cawangan dan Komuniti Perpustakaan Negara Malaysia bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan program FSK. Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke segmen seleksi